berkongsi rezeki, terutama dengan ahli keluarga kita. Kita dapat rezeki ni kemungkinan dengan sebab asbabnya dia. Sebab dia sebagai isteri, sebagai anak, mungkin anak-anak kita belajar kan. Jadi Allah Ta'ala bagi kita, diluarkan rezeki kita sebenarnya bukan untuk kita tu, kerana Allah Ta'ala bagi kerana anak kita yang belajar. Bila orang dapat rezeki, dia akan doa. Sama ada doa tu doa yang kita dengar atau doa yang tidak didengari. Kemungkinan seorang isteri bila dia doa, ya Allah, kau luaskanlah rezeki suami aku. Suami kan aku yang doa kan. Sebab kalau kita melihat Rasulullah SAW menyebutkan bahawa doa orang yang tidak didengari itu adalah doa yang mustajab. Doa orang yang tidak didengari kepada orang lain merupakan satu doa yang mustajab. Melaka FM 102.3 mempersembahkan. Baik, selamat tengah hari kepada anda semua yang mendengarkan kami Melaka FM 102.3 sempena dengan Hari Wanita Sedunia. Pada hari ini kita bersama dengan seorang tetamu khas yang cukup penting bagi negeri Melaka, iaitu kita bersama dengan Yang Berhormat Dato' Wirah Latifah Omar, merupakan Exco Wanita Pembangunan Keluarga dan Kebajikan. Hai Dato', apa khabar? Khabar baik. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Dan selamat Hari Wanita Sedunia hari ini. Terima kasih. Saya pun mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia kepada Dato'. Ya, saya sesamalah kita semua ya. Ya, termasuklah wanita-wanita di peringkat seluruh negeri Melaka dan di luar sana. Okey, Dato'. Sambutan Hari Wanita Sedunia ini disambut kita disambut secara kebangsaan dan juga di peringkat negeri juga kita ada sambutannya. So, tujuan sebenar sambutan Hari Wanita di peringkat negeri ini, mungkin Dato' boleh terangkan sedikit? Boleh. Puja, ni Puja kan? Ya, saya Puja. Okay. Ya, Puja. Kita ni sambutan Hari Wanita Sedunia ni adalah merupakan hari bagi menghargai dan juga mengiktiraf kejayaan yang diperolehi oleh golongan wanita di seluruh negara tanpa mengira latar belakang etnik, bahasa, budaya, ekonomi maupun politik. Jadi sambutan ini telah dimulakan sejak tahun 1975, begitu lama kan, berpuluh tahun kan. Apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mula merayakan Hari Wanita Antarabangsa pada 8 Mac setiap tahun. Sehingga hari ini diraikan. Jadi bagi tahun ini, tahun 2021 ini, Kerajaan Negeri Melaka melalui agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat, iaitu Jabatan Pembangunan Wanita akan terus meraikannya secara bersederhana lah. Memandangkan keadaan negara sekarang yang masih dilanda pandemik COVID-19 ni. Jadi kita ni dalam keadaan norma baru, mengikut SOP baru. Tapi bagaimanapun sambutan ini akan tetap diadakan. Wah, okey. Dan Dato', tema sambutan Hari Wanita Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2021 apa pada kali ini? Setiap tahun kita ada tema tertentu. Jadi jangan lupa hari ini kita semua wanita memakai purple. Ya. Yeah. Tutup purple, baju purple. Kalau ada kasut beg tangan purple pun okey lagi ni kita raikan. Kerana menjadi fokus utama terhadap pembangunan kemajuan wanita pada tahun. Hari inilah maknanya kita pilih. Acara sambutan diselaraskan dengan tema yang dipilih. Jadi jika dilihat pada tahun 2019 dan 2020 yang lepas, tema yang dipilih adalah Balance for Better. Maknanya kita seimbang untuk sejahtera, yang membawa maksud kesaksamaan gender antara lelaki dan wanita. Maksudnya di sini bukan hanya lelaki saja yang turut menyumbang kepada kedudukan ekonomi negara, tetapi wanita juga turut sama memainkan peranan. Serupa juga di rumah. Bukan hanya wanita saja yang perlu menguruskan hal rumah tangga, tetapi lelaki juga perlu membantu menguruskan rumah tangga. Jadi barulah terbentuknya seimbang untuk sejahtera antara lelaki maupun wanita. Tambah-tambah dalam masa sekarang, dalam norma baru ni kan. Jadi antara kerjasama padu nak mendapatkan merapatkan hubungan antara pasangan. Inilah masa dia. Suami membantu wanita di dapur.
suami membantu memelihara anak-anak. Kan duduk kat rumah kan, boring-boring, layan isteri betul-betul, layan apa namanya ibu, layan juga anak-anak ya. Jadi bagi tahun ini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah bersetuju supaya tema Hari Wanita pada tahun ini adalah wanita bangkit menempani cabaran. Seiring dengan komitmen negara, kita dalam memastikan wanita terus bangkit walaupun berhadapan dengan cabaran yang saya sebutkan tadi, cabaran dalam norma baru menghadapi pandemik COVID-19. Ada yang terbeban, saya tahu banyak perkara, banyak benda yang terbeban dengan masalah seperti ekonomi, pemberhentian kerja, masalah mental, murung dan sebagainya kerana pandemik COVID ini sebagai seolah-olah macam suatu yang patutnya dihentikan tetapi dalam mengikut SOP. Jadi maknanya contohlah, sebagai contoh, dalam keadaan sekarang ni semua institusi pendidikan telah diarahkan untuk tutup. Tapi barulah dibuka balik kan. Jadi anak-anak tak dapat untuk menghadiri sesi persekolahan ataupun sesi kuliah secara normal bersama guru. Maknanya tak ada bertentang mata. Jadi pakai video call, pakai online dan sebagainya. Padahal benda-benda ini menjadi perkara baru bagi mereka kan. Jadi bukan senang nak berhadapan anak-anak ni nak berhadapan dengan pembelajaran yang di luar kebiasaan. Maknanya dalam keadaan norma baru. Jadi sesi pembelajaran dijalankan melalui medium aplikasi atau talian seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom, Zoom dan juga sebagainya. Jadi situasi begini menyebabkan para wanita, terutamanya para ibu lah, kena memainkan peranan penting dalam menjamin kelangsungan pembelajaran anak-anak. Jadi kita syukur hari ini kita lihat dah mula buka sekolah. Jadi ada anak-anak yang dah mula berpakaian putih, berseluar biru kan, yang mana mereka mula balik dapat bercampur gaul dengan rakan-rakan sekelas mereka lah dengan mengikut SOP, itu yang penting. Jadi guru-guru, terutamanya guru-guru ni kebanyakannya wanita. Selalunya majoriti kita tengok ni banyak guru-guru semualah wanita kan. Jadi guru-guru ni berperanan dalam usaha membentuk, mengekang supaya anak-anak ini tidak tertular dengan penyakit ini. Maknanya kena jagalah anak-anak didik inilah. Jadi itu di sekolah ya. Jadi kita kadang-kadang juga dapat juga, kadang-kadang ibu-ibu ni kan cepat stres juga. Ada orang bila mengajar anak-anak kat rumah ni, mengajar anak-anak tak sama, lagi garang daripada cikgu. Jadi kadang-kadang budak-budak ni lagi suka pergi sekolah, berdepan dengan mak bapak mengajar. Bayangkanlah kan, tangan pantas saja. Jadi ada setengah anak-anak ni kadang dia stres juga. Dia dapat ibu-ibu yang garang kan. Jadi tak sama. Jadi walau mana pun kepada ibu-ibu yang di luar sana yang terdiri pada wanita kan. Jadi yang terpaksa bekerja lagi, banyak masa diperlukan bekerja dengan menghadap jabatan, juga balik rumah, berhadapan dengan keluarga, suami, ada ibu, ada bapa, nak melayani mereka, basuh baju, basuh macam-macam, buat memasak mesti yang sedap-sedap. Kadang orang dah biasa makan luar kadang-kadang kan. Dah rasa benda-benda lain, balik rumah. Orang rumah pula jangan asyik asam pedas saja. Ubahlah pula. Buatlah style buatlah masak style restoran. Boleh betul. Senang, mudah-mudah benda. Kita boleh telefon Grab, boleh, tak ada masalah hantar makanan. Tapi inilah masanya wanita menunjukkan skill masing-masing, kepakaran masing-masing. Jadi supaya lagi tertambat. Bila masakan isteri kan, lagi menambah rasa kasih sayang. Masak pula cara cinta kasih. Lagilah dah Jadi saya harap keluarga di luar sana ambil usaha ini dalam norma baru ini, merapatkan lagi hubungan sesama keluarga dengan lebih baik. Okey. Baik Datuk, kita berhenti sekejap dan kita akan sambung selepas lagu ini Datuk ya? Ya, okey. Okey.
tengah hari dan ketika ini masih kita bersama dengan Yang Berhormat Dato' Wira Latifah Omar merupakan Exco Wanita Pembangunan Keluarga dan Kebajikan. Dato'. Ya. Ya, okey Dato'. Tadi kita apa nak terangkan tentang sambutan Hari Wanita Sedunia di peringkat negeri dan tema bagi peringkat negeri juga dan bagaimana dengan kaedah penganjuran sambutan Hari Wanita bagi 2021 ni? Ini tentang kaedahnya. Okey. Yeah. Apa namanya ni, Puja? Ya, Puja. Kita apa namanya akan melaksanakan sambutan wanita pada tahun ini berbeza sedikitlah macam tahun-tahun yang lepas. Okey. Kerana kita dalam pandemik COVID kan, jadi kita juga dah merancang beberapa aktiviti fizikal bagi menghargai wanita. Contoh masakan wanita dan jahitan, bus jualan dan lain-lain. Jadi bagi tahun ini Majlis Perasmian Hari Wanita 2021 peringkat kebangsaan dilaksanakan secara online. Hari ini kita lihat tadi kan, YB Rina dah yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia online, semua online. Semua wanita-wanita melihat secara online dan mengadakan program ini secara langsung hari ini. Bermula daripada pagi yang digunakan platform resmi Kementerian Wanita lah di Kuala Lumpur di Putrajaya. Bagi negeri kita pula, negeri Melaka ni, kita ambil pendekatan yang berbeza. Di mana sambutan Hari Wanita peringkat negeri Melaka akan diadakan pada 13 Mac. Hari Senin yang akan datang. Hari Sabtu yang akan datang 13 Mac bertempat di Hotel Muzaffar. Maknanya minggu depan lah. Yang mana akan disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Wira Dr. Hajar Asma binti Abdul Rahman. Kita punya first lady kita lah negeri Melaka ni. Jadi selain itu juga kita ada jemput juga isteri kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama, Ketua Menteri Melaka kita jemput sekali untuk adik dan lain-lain. Dan sambutan ini kita adakan secara sederhana, di mana jumlah yang kita jemput ni tak lebih daripada dalam 150 ke 170 orang lah, dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Jadi sambutan kali ini kita ada beberapa acara yang kita telah pun rancang lah. Begitu lama kita rancang ni. Iaitu antaranya pertandingan masakan merebut piala Tuan Puan. Masakan ni masakan etnik, macam-macam jenis ni. Ada kita dah sebelum PKP yang lepas kita pun telah mengaturkan pertandingan saringan. Jadi yang terpilih ni 10 orang yang betul-betul champion lah, yang pandai bermasak, dan kita akan bertanding kepada hari tersebut. Dan juga di hari yang sama sebelah paginya kita akan mengadakan ceramah berkaitan dengan mental dan parenting. Kita kalau boleh nak jemput Ustaz Samsul Debat untuk sama-sama kita sempena sambutan Hari Wanita ini untuk dia bersama-sama dengan kita. Dan di samping itu kita juga akan adakan pendaftaran peserta bagi subsidi mammogram. Ini penting. Kita ada juga melaksanakan ujian HPV pun penting. Pelaksanaan saringan kesihatan dan juga bus-bus ataupun gerai-gerai jualan usahawan wanita. Daripada setiap parlimen ni, siapa yang ada buat bakar rotan, siapa yang masak kuih, buat ada jenis-jenis kuih dan sebagainya, kita pergi akan ada jualan di sekitar dalam di hotel Muzaffar itu sendiri. Jadi di peringkat Jabatan Pembangunan Wanita juga pelbagai program kita telah lanjurkan secara atas talian. Sama ada melalui live Facebook ataupun rakaman. Jadi saya menjemput kepada semua wanita di luar sana, iaitu di peringkat negeri Melaka ini, untuk sama-sama menyertai ceramah atas talian di Facebook PPWN Melaka. Jadi baru-baru ini melalui mesyuarat bersama YB Menteri, saya ada nyatakan supaya program secara fizikal juga dapat dijalankan di 2 pusat aktiviti Jabatan Pembangunan Wanita di Masjid Tanah dan juga Jasin. Dewan Pachbe nama dia. Dulu kita panggil Dewan Nor kan. Kita akan buat yang mana program fizikal ini juga kita akan lakukan mengikut mematuhi SOP lah. Kita nak buat ni tak lama lagi nak bulan nak puasa.
Ya. nak menyambut hari raya. Jadi kita nak ajar wanita-wanita yang berhajat di luar sana buat tart ke, belajar buat kek lapis ke, ataupun biskut chip ke apa-apa untuk mereka mendapat pendapatan sebengan nanti. Bila kita bagi ilmu dulu, kita bagi dia orang belajar, kita bagi pendekatan terbaik, lepas tu kita akan ajar pula macam mana nak promosi barang-barangan mereka melalui online. Ini bagai usaha kita nak meningkatkan wanita dalam bidang usahawan. Ini memang dulu kita ada program Hero to Zero. Kita tengok wanita, kita bekalkan dulu, kita ada satu azam, macam-macam lah. Dalam usaha kita kerajaan ni nak membantu wanita-wanita di luar sana, dan kita harap kali ini kita akan programkan semula dalam usaha membantu wanita menjadi usahawan yang lebih baik, terkenal dan boleh mampu untuk menepani dalam keadaan pandemik COVID ni lah. Okey. Boleh di peringkat negeri Melaka juga saya ucapkan terima kasih lah. Pagi tadi yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri telah pun membuat ucap tama dalam perhimpunan pagi. Salah satu daripada pelan strategik Melaka-ku maju jaya ke arah 2075, yang mana flagship ke-8 Melaka Negeri Sejahtera, iaitu negeri berkebajikan dengan 5 strategi utama, iaitu memperkasa dan menjamin kesejahteraan rakyat negeri Melaka, merangkumi aspek pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial dan juga kemampanan sosial. Keduanya memperkasa pembangunan keluarga dan juga reproduksi penduduk. Dan ketiga, memperkasa dan menjamin kesejahteraan rakyat negeri Melaka, merangkumi aspek kesejahteraan dan pembangunan wanita. Dan keempat, memperkasa peranan NGO sebagai penggerak masyarakat dalam membasmi kemiskinan. Dan kelima, memperkasa jaringan perkongsian data maklumat penerima bantuan negeri Melaka. Kesemua ini kita dah rangka. Kita nak meliputi kesejahteraan reproduktif, pembangunan keluarga, pemerkasaan wanita, kesejahteraan wanita, transformasi NGO sebagai rakan strategik kita, dan juga perkongsian strategik data secara meluas dan komprehensif. Jadi kita ni nak bagi latihan pada asnaf, nak bagi latihan kepada wanita-wanita di luar sana dengan berbagai cara. Jadi saya juga ada juga membuat meminta kepada penyelaras wanita di peringkat parlimen untuk terus samalah bersama-sama dengan kita melaksanakan aktiviti sambutan Hari Wanita 2021 di peringkat parlimen pula. Kita buat peringkat negeri dulu, lepas tu kita akan turun di peringkat parlimen-parlimen. Okey. Jadi bagi ketua-ketua agensi, majikan-majikan di luar sana, saya menyeru supaya sambutan Hari Wanita ini turut diraikan bersama-sama kaki tangan wanita mereka. Sama-samalah beli kek sebiji ke, potong ramai-ramai ke, makan sikit-sikit, sikit sama sedikit. Ya. Dan juga seperti biasalah kita wanita ni. Tema kita bagi sambutan Hari Wanita pada 13 hari bulan ni adalah bertemakan ungu atau purple pada hari berkenaan. Semua wanita digalakkan untuk berbaju ungu atau paling kurang pun menggunakan pelitup muka warna ungu ataupun tudung berwarna ungu. Ya? Jadi walaupun banyak aktiviti-aktiviti perlu dilaksanakan dalam keadaan norma baru, iaitu secara atas talian, saya percaya bahawa aktiviti yang dilaksanakan ini akan dapat memberikan faedah yang besar kepada wanita, terutamanya wanita di seluruh negeri Melaka. Okey, baik Datuk, kita dah pun penghujung dalam segmen Temu Bual ini. Akhirnya soalannya, harapan YB kepada pada sambutan Hari Wanita kali ini. Okay, saya melihat tema yang dipilih kali ini amat sesuai dan berdepatan. Iaitu wanita bangkit, mendapati cabaran, wanita wajah negara. Tema ini sebagai menghargai peranan wanita dalam pelbagai bidang, termasuklah hemat sosial, pendidikan dan juga perubatan yang amat diperlukan bagi membantu golongan lelaki, sama ada sebagai kaki tangan sokongan maupun petugas barisan hadapan yang utama, frontliner. Ya. Jadi saya ingin mengajak semua wanita di luar sana untuk bersama-sama saya, untuk bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Melaka dalam usaha menyambut Hari Wanita ini dengan penuh semangat, dengan keazaman yang tinggi bagi menempuh cabaran pada masa-masa yang akan datang.
hidup wanita. Wah. Sayang wanita. Itu yang penting. Okey, baik. Terima kasih YB kerana bersama dengan kami. Terima kasih Puja. Terima kasih kepada semua. Selamat Hari Wanita Puja. Ya, terima kasih. Sampaikan salam wanita saya kepada Puan Zainon, Sulaiman dan yang lain-lain. Okey. Terima kasih Dato'. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Okey, itu dia kita dah pernah bersama dengan YB. Yang berhormat Dato' Wira Latifah Omar merupakan Esko Wanita Pembangunan Keluarga dan Kebajikan. Baik, sekarang ini saja saya menemankan anda untuk Pesona 10.2 dan selepas ni anda akan ditemani Chot. DJ Chot akan temankan anda untuk Panorama 25. Jumpa lagi esok bersama dengan saya dalam Salam Namaste 9.15 malam. Nanti then, bye. Waalaikumsalam. Selindung di balik wajah indah bila kau senyum, aku bagaikan terpanah oleh menteri.